Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang diucapkan kepada semua yang menonton podcast 5 minit bersama pensyarah Usuluddin Yuniza. Saya Nurin Husna binti Kamarul Zaman selaku hos pada episod kali ini. Dan bersama kita sebelah saya, cantik dan ayu orangnya, iaitu Dr. Siti Hajar binti Muhammad Yusof. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi episod kita untuk kali ini tajuknya adalah kisah-kisah kebaikan dan kesyukuran di bulan Ramadan. Macam kita tahu secara umumnya, bulan Ramadan ni penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah SWT. Jadi mungkin ada daripada kita perkongsian mengenai kisah-kisah kebaikan yang boleh menjadikan kita semangat dan inspirasi untuk kita sentiasa istiqamah dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi dengan itu, saya menjemput doktor untuk berikan sedikit perkongsian mengenai kisah-kisah kebaikan dan kesyukuran di bulan Ramadan. Persilakan doktor. Terima kasih saudari Husna kita yang ayu juga. Ya. Okey, saya teringat satu kisah sahabat Nabi. Kisah sahabat Nabi tentang Abu Talhah. Abu Talhah ni seorang sahabat yang dia suka sangat berpuasa. Beliau dalam perjalanan berjihad tu, beliau telah meninggal. Beliau telah meninggal dan para sahabat ni susah sangat nak cari tempat untuk kebumikan, tempat yang sesuai untuk kebumikan jasadnya. Tetapi setelah 7 hari, walaupun setelah 7 hari jasad ni masih molek, masih orang kata masih orang dapat segar gitu, kan. Jadinya dinyatakan di dalam kisah ini itu adalah hikmah daripada amalannya, amalan berpuasa. Memang dia berjihad tapi ditekankan di sini sebabkan amalan suka berpuasa. Itu antara saya rasa kisah yang menarik lah, disebabkan antara amalan yang kita kata itu boleh menjaga juga jasad kita, jenazah kita nanti. Jadi dan contoh lain saya lebih tertarik sebenarnya tentang, sebab kita kata tadi tajuk dia apa? Kebaikan dan kesyukuran. Kesyukuran kan. Okey, tadi kalau kita katalah tentang itu kebaikan, kita nampak hikmah. Banyak hikmah sebenarnya. Itu salah satu kita bawa contoh kan. Tapi kalau kita kata pula kesyukuran, memang kena syukurlah sangat. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa puasa ni Asya mujunnah. Kan hadis riwayat Al-Bukhari kan. Asya mujunnah. Okey. Yang ini semua orang saya rasa biasa dengar. Tapi nak katanya kenapa kita bersyukur bila dengan perisai inilah, puasa ni sebagai perisai, dengan perisai inilah kita dapat melatih diri kita. Kalau contohlah sebelum ni kita suka katakan sebelum ni kita suka tengok drama. Bulan puasa ni dia melatih kita untuk beribadah. Sebenarnya kita waktu ni dia latih kita untuk menggandakan ibadah sebenarnya. Tapi tak apalah, kita kata kalau untuk orang yang kita kata yang orang kata yang lihat sikit ambil ibadah pun, dia akan terpanggil, banyaknya pahala, banyaknya hikmah, banyaknya ganjaran. Kita akan rasa termotivasi nak pergi masjid. Kalau sebelum ni mungkin kita tak selalu pergi masjid, termotivasi. Jadi itulah saya nampak perisai, maksudnya untuk kita orang kata meninggalkan maksiat, untuk kita belajar berlapar, untuk kita orang kata melawan hawa nafsu syahwat kita. Jadi itu saya nampak dia punya kebaikan-kebaikannya. Saya rasa semua dah tahu sebenarnya. Tapi dengan benda ni kita rasa, perlu bersyukur. Perlu bersyukur sebab agama-agama lain tak ajar kita macam ni. Tapi dengan bulan puasa ni melatih diri kita supaya kita sedar, rupanya sebulan aku mampu macam ni. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kita ni beragama Islam, kita ada latihan macam tu. Jadi kita belajar cara makan yang betul, kita belajar memperbaiki diri kita untuk meningkatkan amalan dengan betul, belajar mengekang nafsu kita. Jadi banyak amalan-amalan yang boleh membatalkan puasa tu, secara tak langsung kita belajar. Kalau kita biasa jumpa orang yang banyak bermaksiat, dia akan kata aku kena tinggal maksiat. Jadi dia belajar, alhamdulillah, kita perlu bersyukur sebab kita belajar meninggalkan maksiat. Kan, jadi saya rasa dah nak sampai 5 minit dah tu kan. Jadi saya rasa sekian saja daripada saya untuk pertemuan kali ini.
Jadi, moga sedikit sebanyak perkongsian yang telah diberikan oleh doktor dapat kita menjadikan ibrah untuk kita sentiasa melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Tetapi bukan sahaja bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang akan datang. Dan moga kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dengan itu, terima kasih diucapkan kepada doktor di atas penjelasan yang sangat menarik. Hashtag Ramadan terindah. Hashtag bersama membina mahasiswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi